Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah berikutan kejadian gempa bumi yang melanda beberapa wilayah di Republik Kesatuan Myanmar dan Bangkok, Thailand. Penyerahan derma kepada anak yatim sebagai tanda prihatin bagi meringankan beban perbelanjaan mereka. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Senior General Min Aung Hlaing, Chairman of the State Administration Council Republik Kesatuan Myanmar, berikutan dengan kejadian gempa bumi baru-baru ini yang melanda beberapa wilayah di Republik Kesatuan Myanmar. Dan juga kepada Puan Yang Terutama Paetong Tan Shinawatra, Perdana Menteri Thailand, berikutan dengan tragedi yang sama melanda di Bangkok, Thailand, yang telah mengakibatkan kehilangan banyak nyawa dan kerosakan harta benda di kedua-dua negara tersebut. Susulan kejadian gempa bumi yang melanda Republik Kesatuan Myanmar dan menjejaskan Thailand pada 28 Mac 2025, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri mengesahkan rakyat negara Brunei Darussalam yang berdaftar dengan Kedutaan Negara Brunei Darussalam di dua negara tersebut adalah berada dalam keadaan selamat. Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Yangon dan Bangkok akan terus berhubung dengan rakyat negara Brunei Darussalam untuk memantau situasi secara dekat. Rakyat negara Brunei Darussalam yang melawat Bangkok juga dinasihatkan untuk mengikuti nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa setempat. Maklumat lanjut mengenai situasi di Republik Kesatuan Myanmar dan Thailand, hubungi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri di talian 87160001 atau Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Bangkok di talian 669227098382 atau email ke bangkok.thailand@mfa.gov.pn. Majlis Tadarus di Masjid, Surau dan Balai Ibadat di seluruh negara yang dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama sempena bulan suci Ramadan berakhir semalam dengan majlis penutupan Tadarus Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, Pin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan diteruskan dengan tadabbur Al-Quran. Majlis dikendalikan oleh Jabatan Pentadbiran dan Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takbir Masjid Omar Ali Saifuddin dan Radio Televisyen Brunei. Mahkamah-Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri juga mengadakan majlis penutupan Tadarus Al-Quran yang diselajurkan dengan doa kesyukuran sempena 24 tahun penubuhan Mahkamah Syariah. Majlis berlangsung pagi tadi di Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama
Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Awang Besar, Ketua Hakim Syar'i. Ia diikuti dengan bacaan surah-surah lazim, takhtim dan doa kesyukuran. Juga diadakan penyampaian sumbangan hari raya kepada 55 kekitangan Mahkamah Syariah. Majlis dikelolakan oleh Mahkamah Syariah bagi menyemarakkan lagi bulan suci Ramadan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis sumbangan derma Hari Raya Aidilfitri dan sambutan Nuzul Al-Quran. Hadir yang berhormat bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Pengisian majlis sesi ceramah bertajuk Berdamping dengan Al-Quran dan penyerahan derma kepada 40 warga Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Acara keagamaan dan berkebajikan terus diadakan oleh pelbagai pihak meskipun Ramadan sudah berada di penghujungnya. Kembali selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah Kampung Sungai Akar dan Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan menganjurkan majlis tahlil sekampung dan majlis penyampaian derma bagi anak-anak yatim dan golongan kurang berkemampuan. 36 anak yatim dan 34 penerima golongan kurang berkemampuan Kampung Sungai Akar menerima derma. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lau Ahotek, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sofina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Juga diselajurkan majlis berbuka puasa. Belas anak yatim menerima sumbangan daripada para penderma dalam kalangan jemaah Masjid Kampung Sungai Hancing dan sekitarnya. Derma berkenaan diserahkan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis yang diadakan di Masjid Kampung Sungai Hancing bertujuan meringankan perbelanjaan mereka bagi persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri di samping melahirkan rasa prihatin dalam membantu warga yang memerlukan. ...59 anak yatim menerima derma dan diraikan dengan berbuka puasa anjuran bersama Majlis Perundingan Kampung Bunut Perpindahan dan Ikatan Persatuan Belia Bunut. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Rumah Ikatan Persatuan Belia Bunut, Kampung Bunut. Penyampaian derma disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Sorudin, Setia Usahatetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis merupakan projek tahunan Kampung Bunut Perpindahan sebagai salah satu usaha berterusan masyarakat setempat dalam menyantuni golongan anak yatim serta mengimarahkan bulan Ramadan. Anak-anak Allahyarham Muhammad Amin Shah bin Haji Kasah. Pelbagai pihak terus menyemarakkan penghujung bulan Ramadan dengan majlis khatam Al-Quran. Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Layong lewat petang kemarin tidak ketinggalan mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Layong, daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis disertai oleh Jawatankuasa Takmir Masjid, Muslimah, para belia dan beliawani serta jemaah masjid. Majlis turut diisikan dengan ceramah bertajuk Amalan-amalan sunat di bulan Ramadan.
Gabungan Persatuan Nurul Islam dengan program Satu Hari Satu Muka Surat Kementerian Pendidikan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Gadong. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Antara pengisian majlis, bacaan Saidul Istighfar, Surah Al-Fatihah, Surah-Surah Khatam Al-Quran dan diakhiri dengan doa. Majlis antara lain bertujuan menggalakkan pembacaan Al-Quran di samping merebut peluang bagi meraih ganjaran pahala berlipat ganda dalam bulan Ramadan. Majlis Khatam Al-Quran juga diadakan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bukit Udal, daerah Tutong. Majlis disertai oleh ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Muslimah, para belia dan belia wanis serta jemaah masjid berkenaan. Juga diadakan penyampaian sumbangan kepada 8 anak yatim, 48 asnaf fakir miskin dan saudara baharu dari Kampung Bukit Udal. Perbincangan meja bulat diteruskan bagi hari kedua hari ini mengenai usaha mewujudkan ruang digital lebih selamat dalam talian bagi mengelak keganasan berasaskan jantina terhadap wanita dan kanak-kanak di negara Brunei Darussalam. Perbincangan dianjurkan oleh Projek Women Brunei diadakan di Jerudong. Antara yang hadir, Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Dr. Haji Omar bin Haji Khalid, Wakil Negara Brunei Darussalam Kesuruhanjaya ASEAN mengenai penggalakan dan perlindungan hak wanita dan kanak-kanak. Dengan sokongan Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini, sempena memperingati Bulan Wanita Antarabangsa, acara bertujuan menjadi platform perbincangan untuk menangani isu keganasan berasaskan gender dalam talian dan bersatu sebagai kuasa kolektif disatukan oleh visi bersama lanskap digital yang lebih selamat dan saksama untuk wanita dan kanak-kanak perempuan di negara ini. Bulan Ramadan memberi kesempatan kepada pelbagai pihak menghulur bantuan demi meraih keberkatan. Petang tadi, The Impian Project berkolaborasi dengan T-Box Brunei menganjurkan inisiatif menyediakan makanan sungkai. Inisiatif tersebut ialah membekalkan makanan sungkai kepada mereka yang mempunyai ahli keluarga berkeperluan khas. Penyediaan makanan diadakan di Gadong dan disertai oleh para sukarelawan yang kemudiannya diagihkan kepada 15 buah keluarga terpilih. Membesarkan anak yang berkeperluan khas ini memang journey yang susah. So dalam bulan Ramadan ini segala bantuan itu memang bermakna lah. Di Brunei saya sudah 20 tahun, lebih kurang 20 tahun. Saya mau menyumbang balik kepada society kerana di antara 100 customer, 95 ialah di kalangan Melayu. Jika kaum Hawa boleh bergaya dengan pelbagai fashion rambut, apa kurangnya lelaki? Lebih-lebih lagi semasa Aidilfitri. Bagi mendapatkan potongan rambut yang diinginkan, lelaki biasanya lebih cenderung memilih kedai gunting rambut yang menawarkan potongan trend terkini. Untuk mengetahui lebih lanjut, Adi Muslihuddin bin Musliadi ada laporannya. Unorthodox Barber, antara penyedia perkhidmatan bergunting dan penataan rambut tempatan yang menjadi tumpuan lelaki. Dengan menawarkan pelbagai trend rambut terkini, sebahagian besar pelanggan mereka terdiri daripada anak-anak muda atau belia yang inginkan gaya rambut inovatif dan moden. Alhamdulillah, di Hari Raya nampaklah just like previous years saja. Banyak lagi daripada hari biasalah. Ini pun for the last 1 minggu kan raya ni sudah penuh stok. Dan pada zaman moden ini banyak pelanggan selalunya request dari pelanggan. Tapi setiap raya dari penglihatanku lah yang paling popular request taper fade lah. Ya sebab ya indah terlampau nipis, lepas tu kalau pakai songkok lawa lah.
Sambutan yang menggalakkan dari orang ramai itu membuktikan anak-anak tempatan juga mahir dalam memberikan perkhidmatan bergunting dan penataan rambut termasuk bagi lelaki khususnya untuk kelihatan bergaya semasa Hari Raya Aidilfitri. Adi Muslihuddin melaporkan untuk Berita RTB. 3 individu tempatan dikenakan kompaun kerana didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Rempaian Penggal 30 di kawasan Pantai Cerudong. Kompaun dikeluarkan oleh bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Muhammad Akif bin Haji Roslan dikenakan kompaun RM300, manakala Muhammad Azli bin Haji Muhammad Azhari dan Esah binti Haji Hashim dikenakan kompaun RM100 setiap seorang. Mereka diarahkan menjelaskan denda kompaun dalam masa 7 hari. Jika gagal, kes akan dibawa ke mahkamah. Jika sabit kesalahan, boleh membawa hukuman tidak melebihi RM9,000 bagi individu atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali.